Cikgu Sawa dan semua pelajar tingkatan 4 PVMA. Cikgu hari ini akan sambung lagi dengan pengusulan tanpa sempahan. Untuk seller ada 4 bahagian asas. Yang pertama base, yang kedua body, yang ketiga garnish ataupun dipanggil hiasan, yang terakhir dressing. Untuk base tu, dia sayur-sayuran berdaun biasanya digunakan untuk mengalas bawah salad yang adalah bertujuan supaya piring salad tidak kelihatan terdedah. Daun berbentuk mangkuk seperti salad ice bread dan postum membuatkan hidangan kelihatan menarik. Daun lepis seperti romaine, chicory atau lecturer yang telah dimayak boleh digunakan sebagai alas hidangan. Macam mana untuk body pula? Ini merupakan sebahagian utama salad dan bahagian ini menerima kebanyakan daripada perhatian dalam topik ini. Hiasan dia macam mana garnish? Hiasan bertujuan untuk memberikan tarikan untuk salad walaupun ia sering digunakan untuk menambah untuk rasa. Ia tidak boleh menjadi terperinci atau menguasai salad. Hiasan harus harmoni dengan bahan dan boleh dimakan. Potongan hiasan harus sesuai dan ringkas. Dressing ataupun dikenali sebagai sos pekat adalah dalam bentuk cecair cair atau sebaru cair yang ditambah untuk hidangan berbuka selera untuk memberi rasa, kepedasan, perempat dan kelepapan. Dressing itu harus bersesuaian dengan bahan-bahan berbuka selera. Secara umumnya dressing yang masam penggunaan sesuai untuk salad sayur-sayuran, makanan lauk dan berasaskan daging. Dressing yang sedikit manis adalah sesuai untuk salad buah-buahan. Tiga kategori dressing ataupun sop sejuk. Yang pertama oil dan vinegar dressing. Maksudnya dia contohnya ni kurang pekat. Lepas tu sop sejuk berasakan mayonis, Thousand Island yang pedas pekat. Ini ada contoh dia. Cooking dressing, fruit salad dressing yang berstruktur paling pekat. Itu berkaitan dengan kategori sop sejuk lah. Boleh tengok. Tahu tentang salad. Apa itu salad? Salad boleh menjadi antara paling berwarna-warni, berperisa, bahasa dan menarik mata para menu hidangan. Salad boleh dihidangkan secara hidangan tunggal, ala carte ataupun menjadi pelengkap untuk hidangan lain ataupun appetizer untuk hidangan set lengkap table di hook. Tariknya salad terdiri daripada hebat dan sayuran-sayuran yang boleh dimakan. Ia akan digabungkan dengan dressing hidangan sejuk atau dimakan mentah. Kebanyakan salad dihidangkan sejuk dan kebiasaannya bersama dressing dan hiasan. Salad adalah berasaskan sayur-sayuran, buah-buahan, daging, oval, makanan lauk, telur, pasta dan keju. Secara tradisi, salad dihidangkan sebagai appetizer untuk merangsang selesa untuk menu seterusnya. Salad kini lebih khusus, matang dan berkhasiat bergantung pada keadaan di mana dan masa yang digunakan. Klasifikasi salad adalah simple salad dan mixed salad. Boleh tengoklah uraian dia dan juga contoh. Untuk simple salad ini satu jenis bahan digabungkan dengan atau dicampurkan dengan dressing sebelum dihidangkan. Contoh dia apa? Ya. Contoh ice bread regular with Thousand Island dressing, tomato salad with vinaigrette dressing. Mixed salad ini mengandungi lebih daripada satu jenis bahan, biasanya dicampur bersama dan digabungkan dengan satu jenis dressing yang sesuai seperti mayonnaise, vinaigrette atau krim masam. Bagi salad ini dressing boleh digaulkan sekali atau dihidangkan berasingan. Water salad adalah gabungan cherry, apple dan walnut dicampur dan digaul bersama mayonnaise. Yunani salad adalah gabungan feta keju, puak, zaitun, timun, bawang dan tomato dicampur dengan dressing bawang. Okey, boleh tengok perbezaan dua klasifikasi salad ini. Jenis-jenis salad ini ada terbahagi kepada 4. Pelajar-pelajar kena ingat adalah salad sayur-sayuran, salad buah-buahan, salad berprotein tinggi, salad bergelatin ataupun serbuk atau kepingkap. Untuk salad sayur-sayuran pula macam mana?
Pelbagai jenis sayur-sayuran boleh digunakan seperti pelbagai jenis sayur salad kobis, lompat merah, ladang bergala, ceriti, timun dan kobis bunga. Proses menyediakan salad merangkumi pengetahuan pelbagai jenis sayuran hijau yang sesuai digunakan sama ada sebagai alas kepada salad ataupun sebagai bahan asas salad itu sendiri. Pelbagai jenis daun salad boleh digunakan untuk apa? Menambah warna hidangan. Sayuran berdaun hijau boleh dimanfaatkan sebagai acuan salad dan sebagai bahan asas untuk menghasilkan keberbagian sesuatu menu. Itu adalah sayur-sayuran. Macam mana untuk salad buah-buahan pula? Salad buah-buahan juga boleh digunakan sebagai bahan untuk salad, terutamanya salad untuk pencuci mulut. Salad ini biasanya digaulkan dengan krim, rasanya manis, amat sesuai dijadikan sebagai penutup hidangan. Untuk menjadikan salad tersebut lebih menarik, ia boleh dihidangkan dalam bekas daripada buah yang dikeluarkan, isinya seperti nanas dan juga tempikai. Dan salad untuk berprotein tinggi macam mana? Salad berprotein tinggi ini adalah salad yang menjadi hidangan utama. Tujuannya adalah untuk mengenyangkan. Dia mesti untuk kenyang lah, makan lebih kenyang. Bahan-bahan yang tinggi proteinnya seperti daging, ayam dan makanan lauk, mana keju juga boleh digunakan. Kombinasi daging dan sayur-sayuran menghasilkan salad yang tinggi nilai pemakannya. Chef, salad adalah salad berprotein tinggi yang mempunyai keju, telur dan daging sebagai salah satu bahannya. Itu adalah salad berprotein tinggi. Kalau salad berprotein tinggi, dia dimasukkan daging, boleh masukkan makanan lauk supaya dia ada yang ada protein yang untuk body. Itu dipanggil salad berprotein tinggi. Kalau tengok gambar-gambar inilah yang bertebal ini, salad sayur-sayuran. Yang kedua ni salad buah-buahan. Yang ketiga ni ada dagingnya, ada ayamnya, salad berprotein tinggi. Dan juga yang terakhir ni salad bergelatin. Macam mana untuk salad bergelatin ni? Salad jenis ini banyak menggunakan gelatin. Sebelum kita boleh menghasilkan produk gelatin yang baik, kita perlu memahami cara menyediakan gelatin. Terdapat dua tahap menyediakan gelatin. Ada dua tahap boleh dengar. Melarutkan gelatin untuk menghasilkan larutan gelatin. Yang kedua, menyejukkannya untuk menghasilkan gel yang mempunyai tekstur yang diperlukan. Gelatin tanpa perasa lebih kasar daripada gelatin berperasa dan gelatin perlu direndam di dalam air sejuk sebelum digunakan. Jumlah air yang digunakan sekadar cukup untuk membasahi semua gelatin. Proses merendam ini dikenali sebagai boom. Apabila gelatin sudah mengembang dengan sekadar yang dicairkan secara perdidihan berganda sebelum dicampurkan dengan bahan lain. Ini adalah 4 jenis salad. Salad sayur-sayuran, cikgu ulang lagi. Salad buah-buahan, salad berprotein tinggi dan juga salad bergelatin. Untuk jenis-jenis salad sayuran ini boleh dipanggil juga daun salad atau terbahagi kepada beberapa jenis. Dalam nota cikgu pun ada bagi, lepas tu ada terperinci mengenai setiap jenis salad sayuran tu. Boleh tengok dekat nota yang cikgu bagi. Dekat slide ni cikgu hanya nyatakan apa jenis salad sayuran ini. Tengok yang pertama ni apa? Yang selalu nampak dekat market ni, ice bread lecturer. Lepas tu yang kedua ni boleh juga nampak romaine ataupun dipanggil course lecture. Lepas tu yang ketiga posto lecture. Lepas tu yang keempat chicory crave and deer. Lepas tu yang ni frisi. Lepas tu ni boleh tengok. Yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jenis boleh tengok. Lepas tu setiap tu ada terbiji dekat nota tu. Beberapa panjang dia, beberapa lebar dia. Lepas tu size dia macam mana. Semua ini boleh tengok dari pasaran market. Boleh boleh tahu apa jenis-jenis sayur-sayuran ni salad punya dipanggil untuk buat daun salad.
Boleh tengoklah ini perbezaannya. Jadi sekian saja untuk kelas hari ini. Boleh baca nota yang cikgu bagi itu. Nanti cikgu akan bagi kuis ya. Sekian, terima kasih. Sekian saja untuk kelas hari ini. Terima kasih.